Kementerian Kesihatan mengesahkan jangkitan coronavirus yang pertama di Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia kini sedang menunggu hasil keputusan makmal Kes untuk itu 5 mengawal kes kes seorang wanita berusia 20 tahun coronavirus adik di kepada lelaki Malaysia warga has Malaysia confirmed its yang pertama first disahkan system positif effective pada in the 4 country Februari. now. Ia menjadikan tambahan 2 lagi kes hari ini Full yang details. menjumlah keseluruhan Mel, 11 what kes do we know positif about coronavirus Malaysia's first di system Malaysia. case of the novel coronavirus? Jelasnya sejak 10 Januari hingga 6 Januari. Well, it's still unclear how Ebola-related men have the virus. Investigations still ongoing. Malaysia Minister of Health, Dr. Zulkifli Ahmad, said it's best not to speculate at this juncture. But Pada tahun 20 Januari 2020, dunia dikejutkan dengan serangan wabak yang dikenali sebagai coronavirus yang berlaku di Wuhan, di negara China. Bermula pada 31 Disember 2019, negara China memberitahu Pertubuhan Kesihatan Sedunia tentang beberapa kes radang paru-paru di Wuhan, sebuah kota pelabuhan dengan 11 juta orang di wilayah Hubei. Maklumat virus yang terdapat pada ketika itu masih belum diketahui sehingga pada 7 Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang dikenali sebagai World Health Organization telah mengenal pasti penemuan virus baru di Wuhan bahawa ia bukan jangkitan MERS, coronavirus, tetapi ia sebenarnya dari keluarga coronavirus yang meliputi SARS corona dan selsema biasa. Penemuan baru itu secara rasminya telah dinamakan sebagai novel coronavirus 2019. Coronavirus adalah virus yang mampu jangkit sistem pernafasan pada haiwan mamalia dan manusia, terutamanya hidung dan tekak. Ia salah satu keluarga virus yang dikenali sebagai Coronaviridae. Virus ini ditemui pada sekitar tahun 1960. Novel coronavirus adalah jenis virus yang baru dan tidak pernah ditemui sebelum ini. Berkembang dari keluarga yang sama seperti MERS-CoV dan SARS, tetapi dalam bentuk yang lain. Bagaimanapun, ia bermula dari negara China setelah ia mula berjangkit daripada haiwan kepada manusia. Punca jangkitan ini berlaku daripada sikap manusia berbangsa Cina yang ingin cuba memakan apa saja haiwan yang ada di muka bumi ini. Wuhan merupakan tempat bermulanya punca wabak virus baru ini berlaku, di mana pasar menjual haiwan liar yang dinamakan sebagai Huanan Seafood Market dengan menjual 112 jenis binatang liar hidup adalah punca sumber penyebaran wabak novel coronavirus. Kebanyakan kes ini dicatatkan mempunyai kaitan dengan makanan laut dan haiwan liar yang terdapat dalam pasar Huanan di Wuhan. Akan tetapi, dengan jumlah kes yang semakin tinggi, kebanyakan pesakit menyatakan tidak pernah ke pasar tersebut. Jadi, telah membuktikan ia boleh berjangkit sesama manusia. Apabila terdapat jangkitan yang sama seperti MERS dan SARS, bermakna virus disebarkan melalui cecair pernafasan dengan cara batuk atau bersin. Ia sama seperti jangkitan influenza dan juga virus lain yang tersebar melalui udara. Selalunya, jangkitan MERS dan SARS berlaku pada ahli keluarga atau sesiapa yang rapat dengan pesakit. Manakala kebolehan virus baru ini untuk berjangkit pada manusia masih belum diketahui, tetapi ia dijangkakan sama seperti jangkitan SARS. Pada 11 Januari 2020,
Wuhan telah melaporkan kematian pertama yang melibatkan virus coronavirus terbaru itu. Manakala para saintis pada waktu itu melaporkan bahawa virus tersebut adalah 80% sama dengan virus SARS. Kemudian, 14 Januari 2020, negara Thailand juga telah melaporkan kes pertama yang melibatkan virus terbaru itu dan pesakit tersebut pernah mendapat rawatan di Wuhan. Berlarut ke 15 Januari 2020, negara Jepun telah mengesahkan bahawa kes pertama coronavirus di negara mereka. Mangsa mempunyai sejarah pernah ke Wuhan tetapi tidak pergi ke kawasan seafood Huanan. Sehinggalah 23 Januari 2020, Wuhan telah menutup semua pengangkutan awam bagi mengalakkan wabak ini daripada merebak dengan lebih berluasa. Seramai 500 orang disahkan mengalami jangkitan pada waktu itu dan dijangka 4,000 orang sedang mengalami masalah yang sama tetapi masih belum lagi disahkan dengan penyakit ini. Akibat dari penyebaran wabak ini, dunia melahirkan rasa kebimbangan di kalangan masyarakat dan ada negara yang merancang untuk menyekat kemasukan pelancong dari warga negara China ke negara mereka untuk langkah mencegah dari penyebaran wabak novel coronavirus itu setelah peningkatan secara drastik yang dialami dari pesakit baru ini yang beri impak besar ke seluruh dunia. Pada 25 Januari 2020, bekas Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad jelasnya pada ketika itu menyatakan bahawa kerajaan Malaysia masih belum ingin melakukan sekatan ke atas pelancong Cina yang ingin melancong ke negara Malaysia kerana kerajaan menyasarkan kemasukan pelancong dari China dan India sebanyak 4 juta dan 1 juta pada tahun 2020 yang melibatkan pengecualian visa selama 15 hari buat pelancong dari dua negara itu. Dan pada tarikh itu juga, seramai 11 orang rakyat Malaysia telah menjalani ujian pengesahan virus berkenaan. Manakala Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengesahkan 3 kes positif coronavirus pada hari bulan yang sama. Pesakit tersebut merupakan warga Cina serta mempunyai hubungan terdekat dengan pesakit yang disahkan positif coronavirus di Singapura. Ketiga-tiga pesakit telah dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh yang merupakan pusat untuk penyakit berjangkit. Tetapi, tindakan menghantar 3 pesakit dari Singapura terus ke Hospital Sungai Buloh telah menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan masyarakat. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memaklumkan perkara sebenar berkenaan membawa 3 pesakit dari Singapura itu ke Hospital Sungai Buloh. Ini kerana Hospital Sungai Buloh mempunyai fasiliti dan latihan yang diperlukan untuk mengawal keadaan seperti penyakit berjangkit. Hospital Sungai Buloh merupakan tempat terbaik untuk merawat pesakit coronavirus berdekatan. Perkara ini mengingatkan kembali detik-detik cemas pada tahun 2003 di mana penyakit virus SARS merebak ke seluruh negara. Pada ketika itu, negara Malaysia memerlukan pusat kawalan untuk membendung dan merawat penularan virus. Virus SARS yang juga berasal daripada haiwan mamalia iaitu musang dan kelawar. Akhirnya ia berjaya dibebaskan di Malaysia. Fungsi Hospital Sungai Buloh jauh lebih profesional daripada China dalam pelaksanaan mengawal penyakit. Pada 26 Januari 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan 1 lagi kes positif novel coronavirus di Malaysia, menjadikan jumlah kes meningkat kepada 4 di negara ini. Kesemua kes adalah dari warga negara China. Akibat dari peningkatan itu, kerajaan Malaysia menasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh membimbangkan masyarakat. Mana-mana individu yang tidak mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh mana-mana pegawai diberi kuasa serta disabitkan kesalahan boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau didenda atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 24A Akta yang sama. KKM pada ketika itu telah bekerjasama dengan pelbagai agensi termasuk polis diraja Malaysia bagi membantu mengesan kes-kes yang disyaki serta kes yang disahkan bagi tindakan isolasi dapat disempurnakan demi menjaga ketenteraman awam.
Sementara itu, kes kematian meningkat kepada 80 orang di China dan jumlah kes keseluruhan adalah lebih kurang 2,000 orang dan jumlah ini akan dijangka meningkat. Sepanjang berlaku kes wabak coronavirus yang melanda hampir di seluruh dunia, Wuhan telah menjadi bandar hantu setelah diarah oleh kerajaan China untuk melakukan proses kuarantin di seluruh bandar Wuhan. Beberapa rakaman telah tersebar di laman sosial berkaitan kejadian yang berlaku di Wuhan, rakaman yang menunjukkan situasi sebenar yang dihadapi oleh penduduk Wuhan dan kaki tangan hospital di sana. Akhirnya pada 27 Januari 2020, kerajaan Malaysia mengambil keputusan untuk menggantung visa pelancong dan kemudahan tanpa visa bagi mereka yang berasal daripada Wuhan dan juga dari wilayah Hubei. Keputusan itu dibuat oleh kerajaan setelah mengambil kira perkembangan kes jangkitan novel coronavirus. Tindakan itu menarik nafas lega bagi rakyat Malaysia setelah didengari oleh kerajaan supaya tidak membawa masuk pelancong Cina di negara ini dari kehadiran coronavirus yang membimbangkan oleh rakyat ketika ini. Tindakan itu setidak-tidaknya telah mengurangkan sedikit resah dan kerisauan dalam hati masyarakat apabila kerajaan telah memutuskan untuk menggantung sementara semua kemudahan imigresen, iaitu entry, kemudahan tanpa visa, visa semasa ketibaan, e-visa dan visa manual kepada rakyat dari negara tersebut, khususnya dari Wuhan, Hubei dan sekitarnya. Kemudahan imigresen tersebut akan diberi semula setelah keadaan kembali seperti biasa. Kemudian, pada 28 Januari 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengesahkan 3 kes terbaru yang dikesan positif coronavirus. Ia menjadikan jumlah kes di Malaysia positif coronavirus meningkat kepada 7 kes. Kesemua pesakit masih warga negara China dan buat masa itu tiada lagi jangkitan kepada warga Malaysia. Manakala kes keseluruhan dunia pula telah dicatatkan pada angka 4,593 kes dengan jumlah kematian seramai 106 mangsa. Sehubungan dengan itu, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau dikenali sebagai MCMC dengan kerjasama polis Diraja Malaysia telah menahan 6 suspek sejak 29 Januari 2020 yang disyaki menyebarkan kandungan berita palsu mengenai penularan wabak novel coronavirus pada 28 Januari 2020. Suspek pertama ditahan di kediamannya di Bangi, Selangor pada jam 4 petang Selasa bagi membantu siasatan terhadap satu kandungan yang dimuat naik di laman Facebook pada 26 Januari 2020. Suspek kedua seorang tutor sambilan berusia 49 tahun di Alor Star, Kedah kerana memuat naik kandungan palsu di laman Facebook miliknya. Suspek ketiga dan keempat ditahan di Melaka berumur antara 25 dan 30 tahun yang bekerja sebagai pembantu farmasi. Suspek kelima merupakan seorang pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam berusia 24 tahun ditahan di Kuantan, Pahang setelah disyaki menyebarkan kandungan palsu wabak novel coronavirus di laman Twitternya. Dan suspek kelima merupakan kerani bank berusia 28 tahun ditahan di Kuantan, Pahang setelah memuat naik kandungan berita palsu pada 27 Januari 2020 lalu. Kesemua suspek dirampas telefon bimbit, SIM card dan kad memori bagi membantu siasatan. Pihak SKMM berkata tindakan itu diteruskan supaya penularan berita palsu dapat dikawal dan seterusnya menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Sehingga 30 Januari 2020, kes coronavirus meningkat kepada 8 orang di Malaysia. Kenyataan itu disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes ke-8 yang disahkan positif coronavirus dilaporkan dalam keadaan stabil. Mangsa untuk kes yang ke-8 adalah kontak rapat dan merupakan isteri kepada kes coronavirus ke-7. Sementara itu, pada hari bulan yang sama,
Negara Singapura telah menghalang kemasukan bagi pelancong dari China, termasuk pelancong asing yang pernah berkunjung ke negara China sepanjang 14 hari yang lepas. Singapura merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang membuat demikian bagi memastikan kawalan untuk coronavirus dapat dibendung. Dan keesokannya pada 31 Januari 2020, Singapura telah mencatat 13 kes positif coronavirus di negara mereka. Kesemua yang dijangkiti adalah pelancong yang dipercayai dari Wuhan. Negara Thailand juga tidak terkecuali dalam penularan wabak coronavirus sejak 22 Januari 2020. Thailand dilaporkan 4 kes positif coronavirus di negara mereka dan melibatkan seorang warga negara mereka yang berusia 73 tahun yang dikatakan pernah berkunjung di Wuhan, China. Walau bagaimanapun, pada 31 Januari 2020, Thailand mengesahkan kes pertama coronavirus yang berjangkit dari manusia ke manusia setelah Pegawai Kesihatan Thailand mengesahkan satu lagi kes di mana virus tersebar melalui manusia ke manusia lain apabila seorang pemandu teksi disahkan positif coronavirus walaupun tidak mempunyai rekod perjalanan ke China. Kemungkinan mangsa dijangkit dari pelancong China yang menaiki taksinya. 1 Februari 2020, angka kematian meningkat kepada 259 orang di China yang disebabkan oleh jangkitan coronavirus. Keadaan ini telah memperlihatkan dari negara asing untuk mengentatkan kemasukan pelancong China sebagai tindakan balas terhadap penyebaran penyakit itu. Menurut Pegawai Kesihatan China, sebanyak 11,791 telah dijangkiti di China dan seramai 102,000 orang juga dilaporkan sedang dalam pemerhatian perubatan dengan kemungkinan gejala penyakit pernafasan. Ia kekal berlarutan. Novel coronavirus 2019 yang dikenali sebagai COVID-19 jumlahnya meningkat tanpa henti di seluruh dunia. Ia berterusan dan akan berterusan jika tiada langkah yang diambil dari awal untuk membendung penyakit ini